warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim 'ala hadzal nabiyil karim sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 4. Nurul Ihsan jilid 4. Kita masih lagi berada di dalam surah Az-Zariyat. Surah Az-Zariyat, bawah sekali kita tengok muka surat 120, bawah sekali ayat 47. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Was-samaa'a banainaha bi'aidin. Dan akan langit itu telah kami bina akan dia dengan kuat, tidak jatuh. Tuhan cerita kata kuasa dia, kebesaran dia. Dia buat langit. Langit itu Tuhan buat dan tidak pernah dengar kata langit jatuh. Kita dengar kapal Allah jatuh, kita dengar helikopter jatuh, kita dengar macam-macam benda jatuh. Langit tidak pernah jatuh. Bila langit ini nak jatuh, Quran beritahu, bila mai hari kiamat, langit akan pecah dan jatuh seketing-seketing. Selagi tidak mai hari kiamat, selagi tidak bunyi sangkakala, selagi itu Allah kata apa? Langit tidak akan jatuh. Allah sebut was-samaa'a banainaha bi'aidin. Dan akan langit itu kami bina langit itu dengan kuat, tidak jatuh dia. Tuhan jatuh. Wa inna lamusi'un. Dan bahawasanya kami amat kuasa untuk nak meluaskan langit itu. Langit ini terjadi negeri mana pun, terjadi planet mana pun, terjadi mana pun, langit ada. Bukan kata duduk di bumi Malaysia, bukan kata duduk di bumi saja, bukan kata duduk di Malaysia, bukan kata duduk di Australia, bukan kata duduk di United Kingdom, bukan kata duduk di China, bukan kata duduk di Tanzania, bukan kata duduk di atas bumi ini saja ada langit. Tuan-tuan, di mana pun langit itu ada. Pasal apa? Pasal Tuhan kata wa inna lamusi'un. Sesungguhnya kami luaskan langit ini, di mana pun ada langit. Begitu. Dan firman Allah wal arda farasnaha fani'mal mahidu. Dan akan bumi itu telah kami hampak akan di atas hayat, maka sebaik-baik segala yang menghampak itu ialah kami, Tuhan. Dan bumi ini Tuhan kata kami hampak. Maksud kata hampak itu bukan kata bumi ini dia letak macam tu, bumi pula. Maksud kata hampak tu, tak mana kita duduk, kita nampak macam duduk terhampak pada dia pula. Kita duduk, nampak semua, nampak. Tak ada orang kata kita duduk sini, nampak masjid, daerah nampak bumbung saja, pasti dia dah bikon, nampak. Tetapi dia pula. Allah kata kami yang menghampak bumi tu. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn. Tuhan nak cerita tanda kekuasaan dia. Dia kata dan daripada tiap-tiap suatu itu kami jadikan akan dia berpasang-pasangan, jantan betina, langit bumi, matahari bulan, arasy kursi, luh qalam, hangat sejuk, manis masam, cerah kelam, tinggi rendah dan sebagainya. Tuhan main macam tu. Dia bagi semua benda yang nama kata makhluk ada pasang. Dia tinggal hak tunggal dia apa dia? Dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang tunggal. Dia besar. Lain daripada Allah, semua dia berpasang. Hikmah Allah menjadikan semua benda berpasang-pasang ni, hikmah dia apa? Hikmahnya nak tunjuk beza makhluk dengan Khalik, dengan Allah, Tuhan yang mencipta makhluk. Allah saja yang
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, orang yang rajin dia buat kajian berdiri. Saya search internet baru ni, masuk dalam apa nama islam.org apa ni semua ni, cerita pasal Islam punya benda. Dia pun buat kajian macam-macam. Dia pun buat kajian Quran dari segi nombor. Orang buat kajian Al-Quran sama macam tu, dari segi nombor dia buat kajian dalam Quran. Dapatan ataupun finding mereka daripada kajian daripada Al-Quran ni, mereka dapati apa dia? Dalam Quran Allah sebut dunia 115 kali, Allah sebut akhirat pun 115 kali. Dan dia kata mukjizat, dia kata dia ajazul Quran, dia kata Quran itu satu kitab yang penuh mukjizatnya ada. Dia sampai benda yang macam tu, benda kecil-kecil tu. Kalau Tuhan tak ambil kira pun tak apa. Kalau Tuhan nak sebut pasal dunia ni 1000 kali, Tuhan nak sebut pasal akhirat ni 500 kali pun boleh. Tapi dah Tuhan bagi bermasa. Allah sebut cerita pasal dunia 115 kali, Allah sebut cerita pasal akhirat, harap balance dia 115 kali. Ini kajian dia, Pak. Allah sebut tentang hayat, tentang hidup 145 kali. Allah sebut tentang al-maut, tentang mati 145 kali. Dia sudah ni Quran ni, maknanya dia bukan kitab yang dibuat secara ad hoc. Quran ni bukan satu kitab yang dihabiskan secara tergesa-gesa. Quran ni bukan satu kitab yang seumpama ensiklopedia. Tetapi Quran ini dia adalah satu kitab yang lain daripada yang lain-lainnya. Kalau kita rasa kagum sangat dengan ensiklopedia Britannica, kita kata yang ini satu hasil ilmiah yang cukup hebat, Quran melebihi daripada ensiklopedia Britannica. Sehingga akan patah perkataan yang Allah nak masuk dalam Quran itu pun diambil kira. Orang kita ni dengar orang itu kok pula dengan cerita nombor pula. Tapi orang yang dengan intelektual, yang dengan dia dengar hujan satu vitamin masuk dalam badan dia, dia mengagumi Al-Quran. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah cerita di dalam Quran, Allah sebut perkataan malaikat di dalam Quran 68 kali, dan Allah menyebut syaitan di dalam Al-Quran 68 kali. Allah menyebut di dalam Quran tentang rajul, tentang orang lelaki 24 kali, dan Allah menyebut tentang imra'ah, tentang perempuan 24 kali. Ini kajian yang dibuat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, macam tu saja. Banyak kalimat cerita tanda kebesaran dan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala ni. Dia cukup banyak faktor cerita kita kalau kita nak cerita tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang putih lagi saya nak dia pergi kaji, dia pelik-pelik sampai dia tolong dalam satu kajian dia kata gajah tak boleh lompat, dia kata satu boleh berkaji. Gajah dia kata gajah ni dia boleh buat macam-macam, tapi lompat dia tak boleh. Tak boleh dia cantik, kata pasal dia betul nak lompat jangan. Yang tu boleh berkaji. Dia kata apa? Dia kata lembu boleh naik tangga, tapi lembu tak boleh turun tangga. Dia try semua boleh tak boleh. Dia bawa punya kajian. Dia tengok dalam internet dia kata pokok ni betul kan ni. Tapi itu kajian ni apa? Lembu ni kalau dipegang tali dia tarik dia boleh naik tangga. Tarik turun dia tak boleh turun. Lembu ni dia penyakit garas kot, dia tak boleh turun. Perintahnya kajian orang putih ni dia kata begitu. Dia kata kajian menunjukkan manusia, tidak ada manusia dia kata yang boleh jilat siku dia. Siku manusia tak boleh jilat siku dia, tak boleh. Dia kata siapa boleh agak dengar ya. Kajian dia nak cerita kata ni benda ni Allah buat. Dia nak apa kata Allah buat. Memang Allah pattern kan macam tu. Tak boleh jilat siku, tak boleh. Saya pun dari bila baca ada internet nanti nak buat tak boleh dekat tak tahu ada sesuatu boleh. Saya tak boleh. Jadi betul juga apa yang dia tulis ni. Orang putih sekarang ini kerja orang putih. Orang putih bantang lagi dia, tapi dia tulis di situ pun dia balik kepada Allah, kepada Tuhan. Dia kata Tuhan buat manusia ni, Tuhan ni dia create manusia ni macam ni. Dia kata apakah satu hikmah di sebalik apa yang Tuhan buat ni.
Manusia ni dia kata Said mata manusia ni bersatu. Dia kata sedangkan Said itu dengan Said terima dia membesar mengikut manusia ni membesar. Mata beranak yang bersatu sampai dia mati mata dia bersatu. Dia banyak main budak kecil tu mata dia tu mata dia tu Said itulah sampai dia mati. Wallahu a'lam. Itu kajian yang dia buat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, banyak ada berbaca yang ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dalam ayat surah Al-Zariyat yang kita baca itu kan cerita sikit. Dia cerita sikit. Dia kata apa? Aku jadikan wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn. Daripada tiap-tiap satu benda kami jadikan dia berpasang-pasang dan betina langit, bumi dan sebagainya. La'allakum tadhakkarun. Mudah-mudahan kamu terima dan kamu ambil pengajaran dengan beriman kepada Allah dan mentauhidkan dia. Maka apabila kamu tahu tiap-tiap sesuatu iaitu lain daripada Allah itu berpasangan dan ada guru, maka Allah Ta'ala jua yang tunggal. Jadi itu pengajaran kita nak ambil. Semua benda ada pasang dia. Allah sahaja yang tunggal, tidak ada pasang bagi dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah tidak. Fafirru ilallah. Dia kata kamu tahu Allah Tuhan kita ni begitu punya dahsyat, begitu punya hebat kekuasaan dia. Fafirru ilallah. Maka kata olehmu wahai Muhammad kepada manusia, hendaklah kamu lari kepada Allah, sembah dia dan kesahkan dia. Jangan tunggulah. Allah itulah Tuhan kita. Fafirru, Quran kata fafirru ilallah. Pergi cepat-cepat sembah Allah, mengaku Allah Tuhan kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jika tak tahu lagi cara kita, macam mana kita dengan Tuhan? Saya sebut di masjid, dua masjid. Ketua Rasul Negara Tun Muhammad Fairuz siapa namanya, sempurna 50 tahun merdeka. Dia peringat, dia memberi pandangan dia sebagai satu orang yang duduk di tempat tertinggi di dalam bidang kehakiman, ketua hakim negara. Dia bagi pandangan dia. Dia kata kita dah merdeka 50 tahun dah daripada penjajah orang putih. Tapi malangnya dia kata undang-undang kita masih lagi merujuk kepada common law, kepada undang-undang orang putih, common law. Dia memberi pandangan. Dia kata ada baiknya setelah kita merdeka 50 tahun, kita merdekakan betul-betul, kita buat undang-undang yang mengambil kira kita orang Malaysia dan mengambil kira Islam sebagai agama resmi kita. Saya baca cerita juga soal yang mata nak jatuh benar. Dia satu orang yang dihasilkan daripada sistem pendidikan yang bukan mengaji agama dan sebagainya. Dia putih sampai ke satu tahap dia mengkagumi undang-undang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedang sekali apa kan? Penuh negara pula keluar satu kenyataan pula. Dia sokong apa yang dikata oleh ketua hakim negara. Dia kata sudah sampai masanya kita ambil kira undang-undang syariah di dalam undang-undang negara kita. Dakwah Islamiah sudah mengetuk pintu hati, tak kira orang. Manusia pada apa kedudukan, pada ketinggian yang macam mana pun, Islam agama dia, Islam mengetuk pintu hati dia, main tuk 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 tuk. Satu benda yang semua orang wajib rasa bangga. Jadi buat ke tak jadi buat ke, itu hal yang kedua. Hal yang sekarang ni apa dia? Sudah sampai ke tahap itu, ke tahap manusia Islam mengetahui tentang kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala apabila dia suruh kita tegakkan undang-undang dia pasti memberi keadilan kepada semua manusia. Manusia asal berdari. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kalau ada lagi satu dua orang yang dia tak boleh nak terima benda ni, malamlah dia. Kerana apa? Kerana bila dia kata dia tak boleh nak terima undang-undang Allah, bermakna dia tak boleh nak terima Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan dia.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah kata farfiru ilallah. Hamba dah tahu Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan apa hebat dia sampai macam ni. Farfiru ilallah, maka hendaklah hamba segera lari mendapatkan keridaan Allah subhanahu wa ta'ala. Inni lakum minhu nadhirun mubin, bahawasanya aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata kepada orang-orang Arab ni, bahawasanya aku kepada hamba semua daripada Allah, aku dihantar main untuk menakuti yang nyata daripada azab yang jika kamu tidak beriman. Nabi berharap dekat orang-orang kafir musyrikin Makkah ni, Nabi kata aku tak ada interest, aku tak ada kepentingan apa, melainkan aku nak harap apa yang Allah suruh aku harap, aku menyampaikan apa yang Allah suruh aku sampaikan, aku tak mau apa. Aku tak suruh apa sanjung aku tak suruh apa junjung aku tak minta duit hamba, aku tak ada yang ni semua. Aku nak supaya kita semua mengabdikan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad itu cakap dulu. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, firman Allah, wa la taj'alu ma'allahi ilahan akhar, dan janganlah kamu jadi serta Allah itu sembah Tuhan lain seperti sembah asnam. Tuhan kata adalah ayat ni, dia kata apa? Tolonglah, janganlah kamu sembah lain, sembahlah Allah subhanahu wa ta'ala. Sembah ni bukan semayang je saja sembah, bukan ambil ayat semayang rokok yang tidak sujud tahiyat, bukan itu saja sembah. Sembah ni maksudnya apa? Patuh kepada Allah. Patuh kepada Allah ni maksudnya apa? Quran yang ada 30 juz itu sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat, no objection, kami tidak objek satu ayat pun yang ada di dalam Quran, kami terima semua. Itu makna sembah Allah subhanahu wa ta'ala. Firman Allah, inni lakum minhu nadhirun mubin, bahawasanya aku kepada hamba semua daripada azab Allah itu menakuti yang nyata yang jika kamu tidak beriman. 2 kali dia ulang sebut. Nabi kata aku nak peringat hamba dia, apa nak ikut, apa kamu ikut, pulang ke sana. Islam tak paksa. Islam main dengan hujah yang cukup matang. Islam main dengan hujah yang terang. Islam main dengan penerangan yang manusia dengar mudah faham. Kemudian pulang balik dekat manusia, tepuk dada, tanya diri sendiri, aku nak ikut ke tak ikut agama aku ni? Aku mengaku aku orang Islam, aku mengaku Islam agama aku nak ikut saudara. Tanya diri sendiri, buatlah apa yang kita mau. Sana masuk Tuhan kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kadzalika ma atal ladina min qablihim min rasul illa qalu sahirun aw majnun. Seperti demikian itulah kerja Allah. Tiada datang akan segala kafir yang berhulu daripada mereka itu, yang daripada ahli Makkah itu, oleh seorang pun Nabi mai kepada mereka, melainkan mereka kata rasul-rasul itu sahir, ahli sihir ataupun gila. Kita baca Quran daripada zaman Nabi Nuh alaihi salam dulu, bila Nabi Nuh alaihi salam ajak orang beriman kepada Allah, dia tak mau beriman, dalam pada tak mau beriman, Nabi Nuh dibuat kapal dengan padang pasir. Dia kata apa? Dia kata majnun, confirm gila. Orang Melayu kata kompong gila, kompong gila. Aku kata dia gila, anda nak ikut dia juga hari ini. Confirm dia gila. Tengok dia buat apa yang dia pernah baca. Main perintah Allah, hujan main, bunyi terbelah telur ayam, sampai itu akhirnya terapung ratu di permukaan air. Kita nak harap kapal Nabi Nuh, bukan kita nak harap kali ukokah. Ya apa boleh begitu lagi. Oh, tak beli lagi kita sebagai kayu kokah, tak beli yang kokah, yang ni kokah. Siapa kata kayu kokah tu buat tongkat Nabi Musa, kayu kokah tu buat kapal Nabi Nuh? Tak ada hadis yang pakai pun kata benda tu. Kawan tu nak menyaga, dia abang dan kita tidak percaya wah beli mahal pun ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebab apa? Sebab kita memang suka yang pelik-pelik. Pasal itu pula kita jadi macam tu. Baik, seperti perkataan kaum engkau kepada engkau itu ya Muhammad, maka sabarlah olehmu. Tuhan dengan cool down Nabi Muhammad. Dia kata Muhammad tak satu sedih sana. Kalau musyrikin Makkah kata gila, itu standard. Semua Nabi-Nabi dulu pun dia pakai umat, dia pakai gila.
Kalau musyrikin Makkah datang ni sahir, ahli sihir, itu biasa. Semua Nabi dulu pun dituduh sihir. Muhammad, ini cerita lama. Dengan kau ni bagi keluar kau ni, dan ada peduli yang ni semua. Kamu buat kerja yang aku suruh. Tuhan kata. Betul, kita manusia. Kalau kita tengok orang kata bagi kita basuh, kita manusia ni hati bukan plastik. Hati kita ni kalau dengar orang yang buat ustaz, itu saya pergi dengar ceramah ustaz tu, dia luar hantam ustaz. Alamak, kita dengar Allah tak sedang, kita rasa cekap kita. Awak yang dia luar hantam saya boleh berapa lama dah tak pernah hantam dia pun. Kita kata dulu lah, tapi hati ni rasa terguris, hati ni rasa tergaris, hati ni rasa kemik, hati ni rasa awak dah jadi macam ni. Kita nak berhabis dua muka sobat pun sampai pukul 9 lebih, dia banyak sangat. Dah masa sampai hidup mati kita baca apa, kita jadi kecil hati bila dengar orang kata kat kita. Itu sikit pun dah Nabi Muhammad SAW beri pada tu. Kalau Nabi kutip ni, ujung kampung tu kata apa kat dia, di sini kata apa kat dia, di balik ni kata apa, Nabi tu jawab balik apa yang orang kata kat dia. Nabi tak boleh buat kerja sama. Allah buat ayat kepada Nabi Muhammad ni, Allah kata apa? Allah kata Muhammad, terus ambil hati benda ni. Benda yang ambil kenal ni adalah benda yang Nabi dulu semua pun kenal. Biasa benda ni. Maka Nabi SAW rasa kuat hati. Nabi rasa kuat hati. Dia rasa tapak. Dia rasa cekal. Pasal apa? Pasal ayat Allah turun main backup dia. Maka jadi satu kekuatan kepada Nabi SAW. Firman Allah, Atawarasaw bihi, adakah berwasiat mereka ikut dengan Tuhan macam mana? Tuhan kata Atawarasaw bihi, adakah orang-orang rakyat musyrikin ini mereka pesan-memesan sama-sama mereka? Geng ada lawan Nabi Nuh tu, adakah geng itu pesan kepada umat yang berikutnya, isu hampa kalau mai satu Nabi, apa kata dia gila? Adakah macam tu? Hakmu kepada Nabi Syuaib ni, adakah dia pesan kepada Nabi berikut dia, isu orang yang berlawan Nabi Syuaib ni? Adakah dia pesan kepada orang yang berikut dia, dia kata isu hampa kalau mai satu orang mengaku kata Nabi, hampa kata dia gila? Adakah menuduh Nabi-Nabi gila, menuduh Nabi-Nabi ni sahir, ahli sihir? Adakah benda ni dipesan turun-temurun? Maka benda tu berlaku pada tiap-tiap generasi. Tuhan macam pelik dalam benda ni. Padahal Tuhan tahu dah. Tuhan tak ada pelik apa. Tuhan tahu dah. Orang ni, orang kafir ni apa? Bila dia tak mau ikut, dia datang macam-macam. Dia tak orang ada tak mau ikut. Hari itu sobat, kalau dia tak suka mendengar pengajian, dia kata orang datang itu dengar apa aku cakap. Dia tak lah. Pasal dia tak mesti dia kata macam tu. Tapi dia dengar apa, bukan dia kata mengajar tafsir, dia tidur cerita sampai lembu boleh naik tangga, tak boleh turun tangga ni apa. Dia cari hatu nak buat bahasa cakap. Yang kita cakap itu berkenaan dan berkaitan dengan hak kita baca. Tapi dia ambil yang tu, dia tarik keluar hatu, dia buat modal balik. Dia kata tafsir apa? Berapa lama dah orang dia baca tafsir, tak pernah pun cerita kat kita baca gajah dan dia lompat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tak perlu tajuk. Kita cakap tak perlu tajuk kerana gajah itu Allah bagi jadi, kerana lembu itu Allah bagi jadi. Apa benda pelik ada pada gajah, pada lembu, pada apa benda itu dipatternkan oleh Allah begitu. Dan itu adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saya tak baca satu lagi. Dia kata siput boleh hidup 3 tahun. Masya Allah. Wallahu Subhanahu wa ta'ala a'lam. Tuhan ada yang lebih tahu. Betul tak yang kata siput ni dia boleh lena sampai 3 tahun? Yang kita dengar Ashabul Kahfi, Tuhan boleh bagi lena sampai 100 tahun. Yang itu kita dengar dan memang ada dalam Quran. Tapi siput ni Tuhan tak cerita dalam Quran. Kata boleh lena sampai 3 tahun. Dan siput-siput hari kita jumpa nampak duduk jalan. Tapi kajian orang ni, dia jumpa ni finding yang macam ni, wallahu a'lam. Tuhan dia beritahu betul tak betul kajian dia buat. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, balhum qaumun qahun, tetapi yang pastinya mereka adalah kaum yang melampaui hukum Allah. Tuhan kata tak kira umat Nabi manapun, kalau mereka menolak Nabi yang ada pada zaman mereka adalah kumpulan yang qahun. Orang
disebut taghut. Taghut itu golongan yang taghut, golongan yang melampaui batas. Dalam dunia dia ada batas dia, dia ada had dia, dia ada limitation dia, dia ada sempadan dia. Kita tidak boleh pergi beyond the limit. Kita tak boleh pergi melepasi batasan yang ditetapkan dalam apa hal sekalipun. Dia ada batas dia. Makan pun ada batas dia, tak boleh lebih. Seronok pun ada batas dia, tak boleh lebih. Ibadat pun ada batas dia, tak boleh lebih. Mana kita nak baca tajuk akan datang cerita pasal tak boleh melampau dalam beribadah. Simpang tak pemasang bulu. Dia akan main satu tajuk esok ni apa dia? Dalam ibadat pun dilarang kita melampau. Bukan kata dalam soal-soal makan minum pun seronok suka saja, dia ada limitation, dia ada limit, tak boleh lebih. Ibadat pun tak boleh lebih. Satu sahabat Nabi, kita cerita di Matang Bulu sikit. Kita kata satu sahabat Nabi, Abu Umamah Al-Bahili. Abu Umamah Al-Bahili mengatakan satu kuliah Nabi. Nabi tu cerita tentang fadilat puasa. Nabi tu cerita pasal puasa. Abu Umamah ataupun dipanggil dia dengan nama Al-Bahili. Dia bila dengar ni dia karan. Habis kuliah Nabi, dia keluar daripada Madinah pergi ke satu tempat. Sepeninggalan dia, selepas habis kuliah Nabi itu, sepeninggalan dia keluar daripada Madinah tu, dia puasa tiap-tiap hari. Al-Bahili ni, dia puasa tiap-tiap hari. Pasal apa? Pasal tadi Nabi bagi kuliah, Nabi cerita tentang fadilah orang buat puasa sunat ni. Dia dengar, dia duk kunci dalam hati dia, aku nak praktis benda ni, aku nak puasa tiap-tiap hari. Nabi tak suruh puasa tiap-tiap hari. Nabi cuma cerita kata puasa sunat ni fadilah dia so and so. Tapi dia sendiri tu, dia kawan, dia puasa tiap-tiap hari. Selepas setahun dia balik main ke Madinah. Dia balik main, Nabi tengok dia, Nabi tak kenal dia. Pasal dia kurus, kering, cengkok. Dia pergi depan Nabi, Nabi tak kenal dia. Dia tanya Nabi, ya Rasulullah, hal ta'rifuni? Ya Rasulullah, you tak kenal saya ke? Dalam bahasa orang balik buta, dia macam tu. You tak kenal saya ke? Ya Rasulullah, Tuhan tak kenal saya ke? Nabi tak kenal. Al-Bahili, dia kata saya Al-Bahili. Oh, Nabi kata. Nabi tu pun kata dia, pasal apa yang angsiksa diri yang macam ni? Likulli lihaqqin haqqah. Nabi kata bagi setiap benda ada hak dia. Badan hang ada hak dia. Hang tak boleh dekor badan hang sampai macam ni. Makna dia apa? Makna dia ni sudah melampau di dalam ibadah dia. Nabi kata. Dalam hadis lain pula, sahabat Nabi tanya Nabi pasal nak puasa tiap hari. Nabi kata, tidak ada puasa yang lebih baik daripada puasa Nabi Daud alaihi salam. Puasa Nabi Daud ialah puasa satu hari, buka satu hari. Puasa satu hari, buka satu hari. Itu puasa paling baik. Nabi kata, tidak ada puasa yang lebih baik daripada itu. Maknanya tidak ada puasa komplit 3 bulan sejak Syaban dan Ramadan. Tidak ada. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yang boleh puasa straight sebulan ni Ramadan sahaja. Itu hadis. Main macam tu. Tapi macam biasa, manusia suka yang pelik-pelik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Hari ini cerita dia. Jadi dia nak beritahu kata manusia tidak boleh jadi ta'un, balhum qaumun ta'un. Tetapi yang pastinya mereka ini kaum yang melampaui had, melampaui hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang dulu kala dengan orang yang kemudian semacam serupa pada takbir daripada beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan serupa diwani pada menuduh Nabi dan Rasul itu sebagai ahli sihir dan gila, kerana ikutan kafir-kafir itu satu buah, iaitu Iblis laknatullah alaih. Dia kata ini masalah dia. Dia pun ikut Iblis. Iblis berapa anak daripada dulu sampai kiamat. Iblis punya ajaran satu saja. Apa dia? Lawan Allah, lawan Nabi. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Fatawalla anhum fama anta bimalun. Maka berpalinglah olehmu ya Muhammad daripada mereka itu, maka tiadalah engkau itu dengan kecelaan, kerana telah engkau bersampai risalah Tuhan. Maka yang cela itu yang tiada menurut untuk beriman. Allah beritahu Nabi Muhammad, kamu tidak buat benda yang cela, benda elok. Kamu
buat benda elok. Hak buat benda celak ni orang yang menentang kamu. Mereka buat benda yang tercela. Begitu. Firman Allah, wa zakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ini ayat popular. Ini ayat popular. Wa zakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ini ayat popular. Kebanyakan orang ceramah mengajar agama, ayat ni kalau dulu main kedok tak mesti. Wa zakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan peringatkanlah olehmu ya Muhammad akan segala manusia itu dengan ajaran Quran, maka bahawasanya mengingat hukum Allah itu manfaat segala orang yang mukmin, iaitu mengeluarkan mereka daripada zulma, gelap kejahilan kepada nur, kepada cahaya ilmu. Dan yang jahil boleh menjadi alim dan bertambah tahqiq bagi orang yang sudah alim. Saya lulusan agama, tidak bermakna saya tak boleh dengar orang lain punya ceramah. Saya lulusan agama, tidak bermakna semua ilmu agama saya cover. Tidak ada seorang manusia di dalam dunia ini yang boleh kata dia cover semua bidang. Tak boleh. Walaupun dia orang agama, dia tidak cover 100% ilmu agama. Sampai kiamat, sampai dia mati, dia tak akan cover ilmu. Maka selagi itulah dia duduk belajar, dia duduk belajar, dia duduk belajar, dia duduk belajar sampai mati dia akan belajar. Jangan kata kita ustaz, kita tak boleh dengar orang lah. Oh, jangan. Kalau kita pegang tu silap, dia silap tu lah sampai mati kita. Kalau kita tak mau dengar orang. Bila kita dengar orang kitab ni, berapa banyak kitab berada dalam dunia ni, berapa kitab yang kita baca, berapa banyak lagi kitab yang kita tak pernah sentuh pun, jangankan nak baca. Maka kalau kita baca kitab yang ada depan kita, kawan kita Ustaz juga, dia baca kitab yang ada depan dia, kita tak ada nak baca kitab tu, kita dengar dia baca tentang kitab tu, tambah dekat kita. Maka dia kata apa di sini? Dia kata maka bertambah tahqiq bagi orang yang alim. Kita tak alim dah, tapi bila kita dengar, oh, bertambah tahqiq, bertambah kuat keyakinan kita tentang benda tu. Kita dapat satu benda baru daripada dia. Takkan habis juga muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, wa ma khalaqna, oh tu ayat kita kecil. Wa ma khalaqtu, untuk begitu. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Wa ma khalaqtu khaf lam qaf ta, bukan nunalif. Nunalif tu misalnya cetak. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dan tiada aku, dia terjemah betul, dan tiada aku khalaqtu. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dan tiada aku jadi akan jin dan manusia melainkan kerana nak suruh mereka sembah aku. Tuhan kata aku buat semua makhluk ni, aku nak suruh supaya mereka mengaku kata aku Tuhan mereka. Dan tauhid kepada aku, yakni asal kejadian dengan dijadikan akal dan panca indera yang lima, yang berbekaskan panca indera yang lima itu boleh mendatangkan fikiran pada akal, boleh mendatangkan dengar pada telinga, boleh mendatangkan penglihatan pada mata akan keadaan Tuhan Rabbul Alamin itu Maha Esa yang mewajib tunjuk suruh dan tegak dia. Tuhan bagi kat kita semua. Tuhan bagi kat kita mata dia suruh kita tengok, ambil pengajaran. Tuhan bagi kat kita telinga, dia suruh kita dengar ayat Quran, dengar hadis Nabi, dengar dan ambil pengajaran. Allah bagi dekat kita akal, dia suruh kita fikir kebesaran dia, ambil pengajaran daripada fikiran kita, kerana dia yang jadikan kita, dan dia yang beri rezeki kepada kita, dan dia yang beri sehat kepada kita, dan dia yang memberi akal kepada kita, dan kaya dan mulia bagi kita, yang mustahak kita sembahnya. Jangan sembah lain daripada dia. Dia Tuhan bagi semua bagi kita. Tuan-tuan, sihat siapa bagi? Bukan doktor bagi, Allah bagi. Sihat Allah bagi, bukan doktor bagi. Kalau doktor boleh bagi sihat, tak ada orang sakit dalam dunia ini. Orang sakit beli sihat dekat doktor. Doktor boleh bagi ubat, tapi Allah yang bagi sihat. Dia ni nak kena faham. Allah yang bagi dekat kita ketenangan,
Bukan siapa-siapa bagi tenang kita. Allah yang menyuntik tenang kepada kita. Allah yang bagi segala-gala rezeki. Allah bagi dekat kita. Kita kerja dengan syarikat dah, kita dirikan kita dengan kerajaan dah, kita kerja dengan apapun, rezeki Allah bagi. Allah yang bagi dekat kita. Dia bagi melalui perantaraan yang berbagai-bagai. Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan Maha Kuasa. Maka orang yang dibahagia akan turun akalnya pada sembah Allah semata-mata. Dan orang yang tiada dibahagiakan akan turun nafsu syaitan pada sembah lain daripada Allah dan buat maksiat itu. Kalau Allah bagi dekat kita pimpinan petunjuk, kita bahagia. Banyak betul orang kaya tak bahagia. Orang kaya tak bahagia. Kita tak kaya ni duk ingat, kalau aku kaya dah syok. Tuan-tuan, berapa banyak orang kaya tak syok? Berapa banyak orang kaya tak syok? Dia tak tahu apa yang dia mau. Sebenarnya duit ada, tapi ada benda yang tak ada kat dia. Dia cari, dia tak cuba. Kacau tuan-tuan. Kita ni alhamdulillah tuan-tuan, duk mengaji ni boleh lena ni. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak kepada Allah. Orang kaya tuan-tuan nak lena makan ubat ni nak pergi lena tak boleh lena. Apa? Insomnia, apa dia bagi penyakit berada di insomnia tak boleh lena. Badan letih, exhausted, rasa cukup letih, tapi mata tak bekerja, tak boleh nak. Pergi jumpa doktor. Dia abang kat doktor, saya tak ada penyakit, tak boleh renang. Doktor tu pun bekerja mata renang. Dia renang menu dia. Doktor apa? Hang ni. Doktor ni, kalau boleh dia tak mau renang, dia nak tengok orang sakit, tapi dia pun mengantuk nak renang. Dia kawan main tu, kalau tak boleh renang. Dia bagi ubat, ambil balik mata ubat nyamuk ni lah. Tuan-tuan, Allah tak bagi tuan-tuan, nak buat macam mana? Allah tak bagi. Ada tuan-tuan, dia tak boleh beli ketenangan, dia tak boleh beli ketenangan, tak boleh. Baik, nuridu minhum min rizqi, maka tiada aku berkehendak daripada mereka itu, yang ini daripada jin, baik daripada manusia itu, bahawa daripada rezeki suatu pun daripada rezeki bagi aku. Tuhan kata, aku buat manusia, aku tak harap manusia bagi rezeki dekat aku. Kita ibu bapa, kita ada anak daripada kecil, kita Allah punya sayang anak ni, tak tahu nak abang bagi mengaji pun, tempat bagi belanja duit, bayar lebih, tak buat tuition, dia ambil private tuition, cikgu mai dia Allah ajar anak kita, habis duit bukan sikit, kasih sayang dekat anak. Dalam hati sikit tu ada, budak ni besar besok, janganlah dia buat dosa kat aku. Kita mengharapkan dia bagi something dekat kita, ibu bapa. Dan bila anak dia buat macam lupa, dia buat tak ingat, dia kecil hati tak kena ada. Pasal apa? Pasal dia punya duk bagi hari itu ni macam investment, macam satu pelaburan yang dia nak pulangan. Anak bagilah something dekat dia. Kalau tak boleh bagi duit ringgit pun, bagi perhatian dekat dia. Dia nak sesuatu daripada anak. Tuhan dah. Tuhan dia bagi rezeki dekat kita ni melimpah ruah tuan. Allah bagi dekat kita rezeki, kita duk kata susah-susah apa? Rumah kita duk dalam kampung ni dengan tanah duk ada keliling, kita yang penyegang tak mau nak buat kerja. Tuan pergi batu tu apa, supermarket tahu batu tu. Sebelah supermarket tu, Cina tanam halung penuh. Berapa banyak orang belajar ada tanah, tak tanam apa? Sanggup pergi market beli sayur mak Cina tepi kampung tu. Kita penyegang. Tuhan bagi, bukan Tuhan tak bagi, tapi sedang nak buat kerja. Allah Subhanahu wa ta'ala bagi dekat manusia ni rezeki. Kita dia kata rezeki, kita dah nampak duit. Dia kata rezeki, kita dah nampak makanan. Kita nampak yang tu. Allah bagi dekat kita rezeki. Rezeki ni dia macam-macam. Sehat rezeki, lalu makan rezeki. Allah bagi dekat kita macam-macam. Allah bagi kemudahan, itu rezeki. Allah bagi anak, itu rezeki. Allah bagi macam-macam rezeki dekat kita. Dan Allah ni pula uridu minhum min rizqin. Allah tidak harap manusia yang dia bagi rezeki. Allah tidak harap satu hari manusia itu bagi-bagi rezeki kepada Allah. Allah Ta'ala benar. Nah, abang kata Allah ni kaya apa dia? Dia maha kaya. Kan? Saya jumpa satu sahabat.
Itu cerita pasal budak-budak masuk mengaji agama ni, mengaji hafaz Quran apa semua, komplit 30 juzuk, nak pergi sambung di Mesir. Nanti Mesir nak pergi sambung hafaz Quran di Mesir. Buat soalan minta semua mata orang lah, kata nak pergi belanja sampai 2-13 ribu, belanja habuan sarah hidup, habuan yuran, habuan apa semua jumlah sampai 10 ribu lebih, 11 ribu, 12 ribu. Ada setengah orang kaya ni, dia tengok dia tak mau bagi sikit-sikit, dia ni okey tak apa, dia kata cari main seorang nak pergi baliknya, saya sponsor dia itu je. Jadi orang kaya ni dia tak mau, dia bagi 50 ringgit, 1,000 dia tak mau, dia pegang satu budak, saya bertanggungjawab dekat dia A sampai Z, saya semua berapa pun tak apa, main berapa 10 ribu, 12 ribu, turun buka cek bagi dia ni seorang, saya jaga, saya minta satu, dia kata doa bagi saya semua. Ada orang kaya macam tu budak ni, sampai 15 ribu pergi mengaji, tapi kerana kot kata nak tulis satu postcard dan hantar dekat kawannya sponsor dia 12 ribu ni, kot nak kata terima kasih kerana sudi apa nama, saya doakan tuan dan keluarga dilimpah dia apa, tak ada bahasa budak-budak kita ni, tak ada bahasa. Orang pergi tolong dia tak payah fikir apa dah, itu je kawan ni tanggung semua. Susah dah. Duduk sana, beli satu handphone, satu SMS, main dekat kawan yang sponsor ni, terima kasih banyak-banyak, 2 minggu sekali, sebulan sekali hantar SMS kat dia. Seronok dia. Dia bagi 12 ribu, dalam hati dia ada juga mengharapkan sesuatu. Pasal apa? Pasal dia manusia. Dia mengharapkan terima kasih daripada kawan tu. Dia mengharapkan appreciation daripada budak ni. Dia mengharapkan penghargaan daripada budak ni. Bila budak ni tak bagi, dia keras. Tahun yang berikutnya, 2-3 tahun yang berikutnya, orang main lagi dekat dia, minta nak sponsor lagi, dia tak mau. Dia kata apa? Hari itu saya sponsor seorang budak, mana lah cara dia tunjuk tangan dia takut. Dia kata hari itu, dia kata saya dah sponsor di rumah dulu. Saya dah sponsor satu budak, dia kata saya bagi kat dia daripada A sampai Z, apa dia buat kat dia? Satu terima kasih pun tak ada, dia kata. Satu SMS pun tak boleh bagi. Saya tak harap satu postcard, SMS dah hantar main bawa balik dengan 12 ribu saya bagi. Satu SMS dia berdoa kadang-kadang di rumah macam tu juga. Dia tak tolong nak pula kan. Dua benda saya nak bagi tahu. Yang pertama apa dia? Nak apa kata dia manusia. Manusia bila dia bagi, dia mengharapkan sesuatu. Bukan dia harap pula dia bagi duit kat dia. Terima kasih pun tak pada. Dia nak tu. Dia mengharapkan yang pun. Yang kedua yang kita nak cerita moral di sebalik cerita ni apa? Budak tak erti bahasa ni. Hang dah dapat pertolongan orang macam tu, apa ni? Maka sangatkan nak terima kasih kita orang. Benda ni tuan-tuan, benda ni mengerti sampai universiti pun bahasa tak ada. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, benda ni Islam ajar. Islam bagi tahu. Islam ajar benda ni. Siapa yang tak erti berterima kasih kepada makhluk, Nabi kata dia tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam ajar benda ni. Tentang Nabi SAW, soal akhlak, soal adab, soal kesopanan, Nabi SAW. Nabi ini duduk makan, satu orang duduk sebelah Nabi, makan pegang dengan tangan kiri. Nabi kata apa kata dia? Nabi kata kul biyamini. Nabi kata makan dengan tangan kanan. Nabi ajak adab, akhlak kepada sahabat-sahabat yang berada. Nabi tengah mengajar sahabat yang duduk balik kanan ni, macam belakang. Nabi berada dekat dia. Nabi kata kufa anka jusahat. Nabi kata jaga sikit belakang anda. Nabi macam adab ni penting tuan-tuan. Mengasih ilmu tinggi melangit, adab tidak ada, kamu betul. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala kata wa ma uridu an yut'imun, dan tiada aku berkehendak bahawa beri makan mereka kepada aku. Tuhan kata aku bagi mereka makan daripada mereka anak yang dunia ni sampai mati umur 89, aku bagi makan dekat dia. Aku tidak harap satu orang ni dia bagi makan dekat aku. Tuhan kata dan tiada beri makan diri mereka itu dan tiada lainnya. Diri dia cukup. Tuhan kata aku cukup bagi makan dekat dia sampai dia mati. Kalau nak mati, duduk di kaki orang kita duduk menyawa penat tuan-tuan. Tuhan bagi makan hidup-hidup. Masuk ayat Tuhan bagi lagi sampai macam tu. Tak boleh pula masuk mulut rijal telur apa semua rijal dah. Tepuk ni masuk ayam lagi. Tuhan bagi lagi. Dia consume makanan dan untuk badan dia. Tuhan bagi tuan-tuan.
benda-benda macam ni tuan, dia bawa satu keinsafan dekat kita. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Maha Besar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini yang Tuhan bagi kita dan tiada lainnya. Yang ini tiada aku suruh mereka itu kerja cari rezeki. Kerana rezeki aku bagi, maka yang aku suruh itu kerja sembah aku dan ibadah kepada aku dan tauhid aku dan beriman dengan aku dan Islam yang tunduk kepada hukum aku. Itu aku mau Tuhan kasih. Aku tak mau duit aku bagi hang lagi ada dunia ni, aku bagi hang sihat, aku bagi rezeki, duit ringgit, kesihatan, macam-macam aku bagi dekat hang. Aku tak nak apa pun daripada hang. Sembah aku saja. Terima kata aku Tuhan hang, apa aku suruh hang buat, itu saja. Tuhan kata. Inna Allaha huwal razzaq dzul quwwatil matin. Bahwasanya Allah Ta'ala Tuhan memberi rezeki lagi mempunyai kekuatan yang amat sangat. Dzul quwwah. Tentu dalam bahasa Arab itu maksudnya yang memiliki. Kalau pun nama anak Dzul Fikri, maksudnya orang yang memiliki fikiran. Dzul Fikri. Tentu itu maksud orang yang memiliki. So dalam ayat ni dia kata apa? Dia kata Inna Allaha huwal razzaq dzul quwwatil matin. Tuhan yang memiliki kuwah, yang memiliki kekuatan, al-matin, lagi dia maha teguh, tapi siapa goncang tu? Begitu. فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ. Maka bahawa segala orang yang zalim diri mereka dengan kufur itu pasti kena bahagian azab di akhirat itu. Seumpama bahagian azab segala kafir yang setanding, yang sama seperti mereka itu. Tuhan kata siapa bantu aku, tak akan lepas daripada azab. Tentu kena punya yang sudah binasa dahulu daripada mereka itu, fala yasta'jilun. Maka janganlah hangpa minta supaya disegerakan azab itu jika sekiranya ditakhirkan Allah pada hari kiamat. Jangan siapa-siapa cakap Tuhan, minta Tuhan buat azab dekat dia cepat-cepat. Jangan kata pasal apa? Pasal bila aku buat mai esok, tak akan tahan dengan azab aku. Jangan kata, jangan cakap aku, jangan cakap kata apa ni, betul kalau betul ada Tuhan bagi Tuhan suruh. Oh jangan berada. Pasal apa? Kalau aku buat mai, tak boleh tahan. Maka jangan minta cepat. Tuhan kata macam tu. Fawailun lilladzina kafaru min yaumihim alladhi yu'adun. Maka bersengatanlah azab itu bagi segala kafir pada hari yang dijanjikan mereka itu dengan azab, iaitu pada hari kiamat. Hari kiamat esok, orang kafirlah orang yang paling teruk kena azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ta'ala an sayyidatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطا مستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله